oleh sesiapa saja, dan jika sesiapa yang melanggar peraturan itu, ada undang-undang yang boleh dikenakan, iaitu undang-undang yang kalau mengambil hasil-hasil hutan tanpa kebenaran, denda maksimum RM500,000 dan dipenjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak melebihi 20 tahun. Di bawah Seksyen 81 pula, jika ada penerokaan iaitu membersih, membajak tanah dan menceroboh dengan apa jua cara pun, ada juga undang-undang iaitu denda sebanyak RM50,000. Persoalan kami daripada Putra hari ini, daripada Parti Putra, bagaimanakah tanah yang telah diterokai selama 40 tahun ya, dan seluas hampir 11,000 ekar, iaitu 404,000 hektar, tidak diambil sebarang tindakan oleh pihak berkuasa sehingga hari ini timbul perkara ini. Kerana kita tahu hutan ini dijaga oleh Jabatan Hutan. Dia ada pengarah dia, dia ada pegawai dia, dia ada ranger dia. Takkanlah seluas tanah 11,000 ekar mereka tidak tahu ada perkara ini hingga hari ini timbul perkara itu. Apa mereka buat? Kenapa laporan tidak dibuat? Kenapa tindakan tidak dibuat? Sedangkan ada akta khas yang boleh mereka bertindak. Sebab atas dasar itulah kami hari ini datang ke SPRM, melaporkan kepada SPRM agar perkara ini disiasat. Kita nak tahu sebab kita nampak seolah-olah ada unsur-unsur rasuah, dan kita minta pihak SPRM menyiasat apakah isu ini yang sebenarnya. Dan yang kedua, kita juga tidak berpuas hati dengan cara kerajaan mengambil tindakan, kerana bila setiap kali ada pencerobohan tanah, sama tanah kerajaan ataupun tanah rizab hutan, maka penyelesaiannya sama ada diberi kepada satu syarikat untuk diselesaikan ataupun diberi terus kepada peneroka. Persoalan dia sekarang ni, ada undang-undang, sepatutnya 111 orang peneroka itu dikenakan tindakan dan dibawa ke mahkamah kerana mereka sudah melanggar Akta Perhutanan Negara. Kenapa pula mereka perlu dirundingkan untuk diselesaikan dibagi tanah tersebut? Mereka patut dihukum. Kalau kita ada undang-undang di negara ini, kita tak buat, then might as well don't have undang-undang. Lebih baik kita just amalkan law of the jungle. Kita ada undang-undang, kita tak amalkan undang-undang kan. So kalau saya nak bagi tahu, jika mereka tidak diberi tindakan, 111 orang peneroka ini tidak diberi tindakan, malah diberi pesan, saya akan menyeru seluruh rakyat Malaysia meneroka semua tanah-tanah hutan di Malaysia ini, kerana jika meneroka, mereka akan dapat tanah. Kenapa orang yang mematuhi undang perlu dihukum, sedangkan orang tidak mematuhi diberi pula peruntukan untuk diberi tanah dan apa juga cara penyelesaian? Ini tidak adil. Kerana kita tahu ada seorang bekas tentera di Taiping, mereka seorang meneroka tanah dihukum 2 tahun penjara dengan RM50,000 denda. Sedangkan 111 meneroka 11,000 ekar dibagi pula satu bentuk penyelesaian whatsoever lah, atau whatever penyelesaian, tapi ada bentuk penyelesaian. Dan mereka berjaya pula membawa ke mahkamah dan mendapat penangguhan sementara atas tindakan ini. Ini satu perkara yang tidak adil. Dan pada saya ini satu perkara yang menyalahi undang-undang dan tak patut dipraktikkan sebuah negara negara kita sebuah negara yang berdaulat. Dan saya nak mencadangkan tanah 11,000 ekar ini supaya kerajaan ambil balik dan diagihkan balik sebelum digantikan sebagai tanah rizab Melayu. Salah satu perjuangan Putra adalah mengembalikan balik tanah rizab Melayu sebanyak 50% yang hari ini tinggal 12%. Jadi kita minta tanah 4,400 ekar ni, kalau nak 11,000 ekar, 4,400 hektar ini dikonvertkan jadi tanah rizab Melayu dan diberilah pada bekas-bekas tentera atau bekas-bekas budak atau siapa saja yang layak, kerana ini ada di dalam peruntukannya. Datuk, sistem ia adalah tanah hutan, apa tak boleh convert balik jadi tanah hutan? Dia sama ada satu dikekalkan, mana mereka diusir, tapi kita tidak hanya mahu mereka diusir. Kita mahu diusir dan diambil tindakan juga sebab yalah, mereka telah menceroboh. Tetapi jika nak dijadikan, nak convert tanah ini, satu cara kita kata convertkan jadi tanah rizab Melayu. Because dah hutan, you boleh convert tanah hutan ni, itu ada kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk convert tanah hutan untuk menjadi tanah rizab Melayu. Dan saya rasa ini satu penyelesaian untuk kita yang isu yang kita bangkitkan hari ini, mana-mana tanah rizab Melayu tinggal 12%.
This is maybe one of the solution untuk kita nak pertingkatkan dengan convertkan 4,400 hektar ini ataupun 11,000 hektar ini menjadi tanah rizab Melayu. Datuk, ada dakwaan daripada Peguam Peladang yang cakap tanah-tanah ni diberi kepada Peladang dalam tahun 70-an oleh kerajaan Pahang selepas dia berjaya menentang pihak komunis. This is their settlement, restatement. Saya rasa kalau contohnya restatement, kita ada kes juga. Bapa saya pun juga bekas polis, bekas special constable. Kita dapat tanah agung negara. Bila kita dapat tanah agung negara, kita got grant. Kita ada Certificate. Grant tanah. So kalau mereka ada grant tanah, benda ni tak payah bawa mahkamah pun. You show the grant tanah, you dapat dah. So I'm very sure there is no. Sebab kenapa perlu dibawa ke mahkamah dan Alasan. perlu ada penangguhan sementara. If they are the legal or the authorized owner, just by showing the grant, that's enough. You don't have to bring to court. Saya dah buat laporan di SPRM dan bila saya laporkan mengenai Akta Perhutanan Negara ni kenapa tindakan dah ambil, so mereka akan turun menyiasat lah. Dan dia akan bawa ini kepada Jawatankuasa SPRM untuk tindakan selanjutnya. Tapi very positif lah. Pukul berapa tadi nampak masa? Pukul 11.30 pukul 11.30 tadi. Less than an hour lah. Yes, less than an hour. It is a very good communication because apa tu saya bagi tahu isu ini dan saya rasa satu benda yang amat pelik lah. After 40 years, 4,400 acres, you can't reach, I mean there's no action. Sebab kita tahu ya, hutan ni ada ranger. You tahu nak tebang satu pokok hutan balak pun bukan mudah. Bagaimana 4,400 ekar balak ditebang dan ditanam dengan pokok, tidak ada tindakan. This is something ridiculous, something wrong somewhere. Berapa kali tukar kerajaan ni? Berapa kali tukar kerajaan? Berapa kali dah tukar kerajaan, 40 tahun kan. It's something ridiculous. Which is I feel we have to put a stop to this dah. Kan bila isu peneroka saya tak puas hati kalau isu peneroka selesai bagi. So might as well all of us teroka lah. You ada tanah? Mari kita teroka. Lah. Rugi tak teroka. Jadi we got tanah. Masing-masing dapat tanah. Kan, masing-masing dapat tanah. Terus you teroka you dapat. You teroka dapat. Hutan dia simpan pun boleh diteroka. Might as well kita teroka lah. Kena tangkap. Tapi yang kita tak puas hati, Melayu teroka kenapa kena tangkap. ikan-ikan bilis yang kecil-kecil ni teroka ditangkap. You teroka yang besar-besar dia tak tangkap. Itu that is the issue now. So by giving this land actually adalah satu proses menggalakkan untuk kita melanggar undang-undang. Thank you, Dato'. Ya, Presiden. okay.